Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan Imam, tuan-tuan, Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada pagi ini. Sekali lagi Allah izinkan atas rahmatnya untuk kita bersama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan ia menjadikan satu amalan yang akan Allah hitung kita nanti di yaumul qiyamah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Surah An-Najm ayat 39, saya ingat itu, di mana bahwasanya wa anna laisa, bahwasanya tidak akan dikira balasan terhadap manusia kecuali illa ma sa'a, kecuali apa yang diusahakan. Maknanya di dunia ni kalau kita usahakan walaupun sebesar zarah pun Allah akan kira. Allah akan hitung juga. Allah akan bagi ganjaran juga. Maka dengan itu mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada pagi ini merupakan satu amal soleh, amal kebaikan, dan ianya akan dipikira, akan dihitung oleh Allah SWT dan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala wa anna sa'yahu sawfa yura, dan apa yang kita usahakan ini nanti Allah akan gambarkan sewaktu nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan paparkan amal soleh kita di dunia ni, insya-Allah. Maknanya kita tidak terlepas daripada mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita usahakan di dunia ini sesuatu kebaikan, amal soleh, sudah barang tentu satu ganjaran Allah ialah syurga. Yang kedua, maknanya kita akan dilihatkan oleh Allah SWT apa yang kita usahakan. Itu maknanya kita tidak terlepas. Jadi dengan itu mudah-mudahan dengan rahmatnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini, insya-Allah. Dan untuk pagi ini kita sedikit berkongsi berkaitan dengan saya rujuk kitab Riyadhus Salihin, masih lagi membicarakan tentang sabar, membicarakan tentang bagaimana untuk mempertingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan berkaitan dengan tajuk sabar dapat menghapuskan dosa. Sabar dapat menghapuskan dosa. Saya merujuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dzalika anna laka ajrain qala ajal dzalika kadzalik ma min muslim yusibuhu adha syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Jadi ini kita lihat hadis daripada riwayat Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih
yang mana maksudnya mengingatkan pada kita. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, aku masuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak selesa lah. Kalau kita kata dia terlalu sakit, kalau diistilahkan aku tu berguling-guling ke kanan dan ke kiri, berbolak-balik kanan ke kiri. Rasulullah ya. Dan kerana apa? Kerana demam. Rasulullah kerana demam. Ibnu Mas'ud masuk dalam rumah dia dan kelihatan Rasulullah SAW dalam keadaan berpusing kanan, berpaling kiri kanan itu kerana demam. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah dalam keadaan demam yang sangat berat. Ya, di mana Rasulullah SAW pun ya seorang manusia yang harus baginya seperti manusia. Ya, makan, minum dan sakit dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam sirahnya, Rasulullah SAW yang sakit agak teruk juga ialah dia 2 kali. Sewaktu Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah, selepas hijrah ke Madinah. Yang kedua sewaktu hampir wafat Rasulullah, Rasulullah demam, sakit dan sebagainya. Ya. Dan apa yang kita lihat di situ, ya, sabdanya, ya, sesungguhnya Rasulullah dalam keadaan demam yang sangat berat, sabdanya, ya, aku diberikan sakit seperti 2 kali ganda. 2 kali ganda kesakitan yang dalam keadaan kalian, dalam kalangan kalian. Maknanya Rasulullah tu 2 kali. Kalau kita sekali sakit biasa-biasa, dia 2 kali. Begitu hebatnya Rasulullah, ya. Nanti kita akan lihat betapa membuat satu kesimpulan bahawa orang yang soleh, ya, orang yang soleh ini dia punya apa tuan-tuan? Dia punya ujiannya lebih besar. Ujiannya lebih besar. Ya, sebab tu dalam hadis Rasulullah SAW, tuan-tuan, dari riwayat Ahmad. Ya, dia Ahmad, orang yang soleh, orang yang hampir dengan Allah SWT, dia punya ujiannya lagi besar. Sentiasa mendapat ujian Allah SWT sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Riwayat Ahmad, yabtali ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida bala'uhu. Apa dia? Seorang diuji sesuai dengan kadar keagamaannya. Dini itu agama lah. Mana iman dia lah. Maknanya seorang itu akan diuji. Ya? Maknanya kalau kita tak diuji, adakah agama kita tak kuat? Tak juga dah tuan-tuan. Tetapi berdasarkan hadis ini mengingatkan bahawa ya, nak dapat sesuatu yang hebat, ya, sesuatu yang hebat sudah tentu mengalami ujian-ujian yang dahsyat. Ya, macam mana orang-orang yang bertakwa, yang soleh ni, dia nak dapatkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesuatu yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tentu dia akan makin hampir dengan Allah, makin hampir dengan Allah, makin hampir Allah, maka makin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia sering diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sesuai hadis tadi. Ya, sesuai dengan kadar keagamaan. Apabila agamanya kesalahan itu, agamanya sedang kuat, maka ujiannya ditambah, maka tambah. Maknanya gitulah, ya, sesuai hadis-hadis sahih, hadis riwayat Ahmad menunjukkan bahawa ya, kalau kita kita ni semakin tu, jadi kita rasa tak perlu kita risau bahawa itulah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Ialah itu sebagai satu ujian lah. Ujian ialah berbentuk berbagai lah, bukan sekat demam dan sebagainya. Ya, mungkin ujian daripada nikmat, ya, nikmat dunia dan sebagainya, nikmat kesihatan juga satu ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nikmat ini, ya, ataupun ujian itu bukan sekadar ujian-ujian yang lebih kepada menyakiti diri atau terkurangnya, tetapi ujian kadang-kadang berbentuk dalam bentuk yang kesenangan, kesehatan, itu pun satu ujian. Ya, bertambah kita, ya, takarrub dengan Allah SWT, Allah uji kita. Ya, kadang-kadang dalam bentuk kesakitan, dalam bentuk kekurangan. Tapi yang paling kita risau ialah apa tuan-tuan? Dalam keadaan yang kita
senggang, waktu yang senggang, waktu yang lapang, kesehatan, makin sehat, sebab biasanya fitrahnya manusia kadang-kadang yang tak terpegang pada agama Allah SWT, orang makin sehat, makin senang, makin mendapat kekayaan, makin dapat dan sebagainya, makin lama makin lupa dengan Allah SWT. Jadi dengan atas asas itu, maknanya apa yang Allah timpakan pada kita itu sudah pastinya kita kena sentiasa beringat, kerana itu adalah ujian Allah kepada kita. Sebab itu saya selalu sebut dalam hadis Rasulullah SAW, tuan-tuan, satu ujian Allah yang saya sebut tadi, sesuatu yang bukan kurang tetapi sesuatu yang makna bertambah. Contohnya sehat itu juga satu ujian Allah SWT. Bila sebut nikmat itu ujian Allah SWT. Nikmat itu nikmatani maghbun katsirun minan nas, dua nikmat yang manusia lupa, kebanyakan manusia lupa. Dua nikmat, iaitu kesehatan. Kesehatan itu kadang-kadang kita lupa. Lupa kenapa? Lupa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita lupa. Kedua ialah waktu lapang. Waktu lapang ini, kadang-kadang kita lupa. Allah bagi waktu lapang bagi kita. Untuk apa? Untuk mengingati Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka itu juga sebagai ujian. Itu dia. Maknanya itu, tuan-tuan, maknanya bergantung sesuai dengan hadis Rasulullah tadi kata, jika begitu bagi engkau dua pahala. Maknanya Rasulullah mendapat dia punya ujiannya lebih dahsyat daripada kita. Kerana Rasulullah lebih dahsyat daripada kita. Jika begitu bagi engkau dua pahala, mendapat dua kali ganda berbanding kami sekali ganda. Sabdanya, begitulah Tuhan beri kepadaku. Betul lah. Maknanya Nabi dua kali. Dia punya sakit lagi dahsyat. Sakit ni lagi dahsyat. Dia punya tuan, ganjarannya pun dahsyat jugalah. Tu dia. Begitulah Tuhan beri padaku. Dan baginda bersabda lagi, tiada seorang Islam yang dikenakan sakit sehingga duri yang menikam dan lebih daripada itu, melainkan Allah menjadikan dengan sebab ujian itu dihapuskan, dihilangkan, digugurkan segala dosanya sebagaimana pokok menggugurkan segala daunnya. Allahu Akbar. Bahawa ini menunjukkan bahawa ujian itu bukan kosong-kosong. Ujian itu bukan kosong. Maknanya apa yang berlaku kat kita, sama ada dalam bentuk sakit, sama ada dalam bentuk kekurangan, sama ada bentuk dalam apa saja, bukan kosong-kosong, bukan saja-saja, tetapi itu sebagai satu apa, tuan-tuan, iaitu dikatakan apa ini kata itu, illa kaffarallah, iaitu penghapus dosa. Kaffara, tasbih kafarah. Kafarah itu ialah tasbih, bukan kifarah, tasbih kafarah, penghapus. Kafarah, bukan kafir, kafarah, penghapus. Illa kaffarallahu biha sayyiati. Maknanya sakit yang kita terima tadi itu, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya untuk apa? Allah nak bagi hapuskan dosa. Hapuskan dosa kita yang banyak ini. Selain kita menghapuskan dosa dengan istighfar, bertaubat pada Allah SWT, istighfar, juga sakit juga, kesakitan juga ialah sebagai satu jalan Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa bagi kita. Dan Allah membuat satu perumpamaan. Perumpamaan itu yang begitu mudah bagi Allah, iaitu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Sebagaimana dan mana kita lihat, orang yang sakit itu dosanya akan gugur seperti daun-daun pokok yang gugur. Bayanglah, satu daun pokok ni memang banyak, menunjukkan dosa manusia tu banyak. Daun pokok, ada daun pokok yang kecil, ada kurang. Daun pokok banyak lah, tak? Sesuai dengan pokok dia lah. Kira banyak lah. Dia punya adatnya bila sebut pokok, daunnya memang banyak. Makna menunjukkan dosa banyak lah.
Kemudian gugur semua. Waktu musim gugur, waktu luruh, habis, gondol pokok tu. Menunjukkan bahawa dosa yang begitu banyak itu, Allah hapuskan dengan apa tuan-tuan? Dengan Allah timpakan kita ujian dengan sakit. Jadi ini menunjukkan bahawa sebagai satu motivasi perangsang bagi kita. Kadang-kadang kita menerima sakit. Tak kira sakit lutut, sakit apa dan sebagainya, tak? Sakit lutut, sakit apa. Namun begitu kita usaha. Bukan sakit itu kita boleh duduk, tapi sakit itu kita usaha. Sakit, sakit badan, sakit urat dan sebagainya. Kita dah hujung-hujung macam ni, ada je kan. Jadi itu kita anggap sebagai satu kafarah, satu penghapus dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan. Sebab tu kita lihat orang-orang yang semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah uji dan uji sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Asyaddun nas bala'an al-anbiya summa salihun summa amsal fal amsal. Riwayat An-Nasa'i, Baihaqi. Hadis-hadis yang sahih. Manusia yang paling berat ujiannya. Berat ni tuan-tuan. Mana nak beritahu kat kita lah. Kalau kita nak buat baik, kita nak jadi orang soleh, memanglah itulah hakikat dia. Hakikat dia. Hakikat dia. Nak meningkatkan. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Maknanya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kita lihat nabi diuji oleh Allah SWT. Nabi Ayub alaihissalam. Kita tengok Nabi Ayub yang mana tuan-tuan jangan melihat daripada cerita yang dulu-dulu. Datang yang Nabi Ayub sampai diceritakan penyakitnya yang menjijikkan. Tidak tuan-tuan. Itu adalah Israiliyat. Israiliyat iaitu berita cerita-cerita yang dibawa oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sebelum kerana Nabi Ayub, kisah Nabi Ayub berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka ikut sejarahnya tuan-tuan, selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, ada ayat wa ayyuba isnada rabbahu, di mana cerita dalam Quran itu tentang Nabi Ayub. Maka sahabat-sahabat tanya kepada siapa? Kalau Nabi masa waktu hidup, sahabat tanya Nabi. Tetapi selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, sahabat bertanya kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang masuk Islam. Maka dia ceritalah Nabi Ayub sakitnya begini. Memang betul Nabi Ayub dengan kekayaan yang banyak, isterinya, anak yang ramai, akhirnya sakit. Ikut ceritanya begitu tuan-tuan, hingga sakitnya menyebabkan apa? Tinggal baunya yang tu menjijikkan dan sebagainya. Semua itu adalah cerita yang dibawa oleh dipanggil Israiliyat. Kalau kita baca tafsir, Israiliyat. Kalau ada tafsir Ibn Katsir, di situ dia akan dicatatkan hadza Israiliyat. Ini Israiliyat, cerita-cerita Israel. Sama mana kita boleh terima Israiliyat ni, kita boleh terima atau tidak. Dalam kisah Nabi Ayub ini kita tak boleh terima. Kerana apa? Nabi Ayub bersifat, Nabi adalah bersifat maksum. Nabi bersifat maksum. Tu dia. Nabi bersifat maksum. Nabi bersifat maksum. Maknanya di situ apa maksum? Merujuk kepada Syekh Ali Sabuni. Saya terbaca macam ni. Dia kata bila maksum itu bermaksud ada 3 perkara. Nabi bersifat maksum. Nabi, Rasul bersifat maksum. 3 perkara. Yang selalu kita kata bila maksum disebut tak pernah melakukan dosa. Syekh Ali Sabuni rahimahullahu taala, di mana dia kata ada 3 maksudnya. Yang pertama, tidak melakukan dosa, iaitu dah kita selalu dengar. Yang kedua, tidak melakukan perkara yang merosakkan maruah seorang nabi. Tak pernah melakukan lah. Kalau kita dah lah tak dosa, satu, tak melakukan maruah, merosakkan maruah, maknanya seorang nabi. Tak adalah macam kita ketawa terbahak-bahak tu apa dan sebagainya. Yang ketiga, tidak menerima penyakit yang merosakkan maruah nabi. Tak menerima. Bayang kalau seorang nabi kan menjatuhkan maruah. Sebab tu Syekh Al-Sabuni mengkategorikan, memberikan maksud maksum seorang nabi itu tidak sampai ke peringkat sakit yang merosakkan seorang, menggugurkan seorang
keistimewaan seorang Nabi. Ni tuan-tuan ni. Jadi Nabi yang begitu dia punya ujian yang dahsyat tuan-tuan ya. Ya, kita lihat akhirnya ya, oleh kerana Nabi Ayub sewaktu dalam ceritanya dia sujud, kemudian aku tidak akan bangun selagi aku tak dapat Allah engkau tak sembuhkan. Maka di situ Allah dalam ceritanya lah, kalau sakit tu dalam penyembuhan itu Nabi Ayub diminta untuk menghentakkan kaki ke bumi. Kemudian terkeluarlah air yang sejuk dan Nabi Ayub diminta untuk mandi dengan air tersebut, maka sembuhlah penyakitnya. Dan sembuhnya itu ya, dia punya sembuh tu dia punya lebih sempurna daripada yang dulu. Itu nak cerita. Nabi Ayub begitu dahsyat dia punya dia punya ujiannya. Ujiannya. Ni tuan-tuan untuk Allah. Jadi bagi kita bagaimana tuan-tuan? Kita macam mana? Kita macam mana? Kita tanyalah, kita nak cerita ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan untuk Allah ya, hadis ini ya sebagai satu peringatan. Hadis ini menunjukkan bahawa sakit boleh menghilangkan dosa. Ni sebagai satu huraian lah. Dengan syarat, ada syarat dia. Kalau kita cerita Nabi tadi, kita cerita tentang mafhum hadis keseluruhan tadi itu, jadi kita tengok apakah intisari yang boleh kita dapat daripada hadis ini. Ya, yang pertama menunjukkan bahawa sakit boleh menghilangkan dosa dengan syarat. Apa syarat dia? Perlulah seorang itu bersabar. Sebab tu kita bersabar. Maksudnya bersabar ni apa tuan-tuan? Ya, kita terima dengan redha. Apa maksud redha? Tak ada istilah mengeluh apa dan sebagainya. Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istirja' kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita syarat bersabarlah. Itu yang disebut tadi ni. Sebab tajuk ni bersabar. Ya. Pernah diriwayatkan dalam hadis lain yang menyatakan bahawa siapa yang menjadi kelaziman kepadanya mengerjakan suatu ibadah, tiba-tiba dirinya mendapat keuzuran dan terhalang daripada melakukan ibadah tersebut, ya, maknanya sewaktu sehat kita ni tuan-tuan, sehat kita ini, kita istilah orang kata pulun orang bahasa orang Kedah tak pulun, perak Kedah aku tak, tapi bahasa tu dah macam glamour lah kan. Kita pulun waktu sihat, ya, dengan sembahyangnya, ya, pergi masjidnya, pergi majlis ilmunya. Itu benda-benda amal-amal soleh ni kalau tuan-tuan ya. Tiba-tiba kolab. Kolab tuan-tuan kolab ni maknanya ya, ialah wallahu alam. Nampak sihat tak? Nampak sihat. Macam saya nampak macam sihat lah. Tiba-tiba Allah, minta janganlah ya Allah, ya. Kita zaman sekarang ni penyakit macam-macam ni tak ya? Penyakit tiga serangkai tu yang nampak macam sihat, tiba-tiba lah Noah tu tadi bagi kuliah, tiba-tiba dengar lah tak boleh jalan dah. Contoh gitu. Minta janganlah. Minta doa lah insya-Allah tuan-tuan minta doa. Walaupun satu ujian ujian Allah SWT. Contoh gitu tuan-tuan tiba-tiba kita katakanlah minta janganlah kena stroke, nak pergi masjid pun payah. Sayang. Nak pergi masjid payah, nak sembahyang pun payah, nak berdiri pun payah. Betul. Seandainya dia tetap bersabar, ini satu bersabar, maka Allah memberikan pahala kepadanya sebagaimana dia mengerjakan ibadat tersebut ketika dia sehat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ganjarannya tuan-tuan, maknanya satu ingatan pada kita. Dalam hadis yang lain menyatakan bahawa sekiranya waktu kita sehat, kita buat amal. Sebab tu kena amal lah. Bayanglah kalau kita sebaliknya macam ni. Sebaliknya. Tadi waktu sehat kita buat amal kebajikan, amal kebaikan. Kalau sebaliknya? Waktu sehat itu kita buat amal yang keburukan. Bayanglah, tiba-tiba kena sakit.
tak boleh nak bergerak. Ya. Nak menyebut pun tak boleh. Yalah, kalau stroke tu manalah? Ya, kan kira kan. Ya. Terus-terus duduk diam itu. Diam tu bukan setahun dua, kadang-kadang sampai 10 tahun. Allahu Akbar. Bayanglah keadaan itu. Cuba kita bayangkan seronoknya kalau kita waktu sihat ini kita buat sesuatu amal soleh yang baik, amal soleh. Ya, maknanya dari segi kalau perkataan kita, perkataan yang soleh, perbuatan kita, perbuatan yang soleh, hati kita, niat yang soleh. Maksudnya hati kita niat yang soleh itu ya, sifat-sifat mazmumah kita buanglah, ya, dendam, riak, takabur, ya, itu sifat-sifat niat hati mazmumah tu kita buang, insya-Allah, ya. Perkataan kita, perkataan yang kesat, ya, perkataan kesat apa dah semua kita buang, yang mazmumah kita ganti dengan mahmudah, ya. Kemudian amal soleh, perbuatan kita, anggota kita laksanakan, ya, amal soleh dengan perbuatan sedekah dan sebagainya, solat dan sebagainya itu, tiba-tiba kita sakit, insya-Allah, ya. Dan ini janji Allah SWT, barang siapa sekiranya dia sakit, ya, dan tak boleh nak buat yang macam biasa, dia bersabar, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya sebagaimana dia mengerjakan ibadat tersebut ketika dia sihat, dengan syarat hendaklah ia bersabar. Sebab tu dia kata tajuk tadi bersabar, ya, bersabar dapat menghapuskan dosa. Ni tuan-tuan. Ya, okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Sekiranya seorang hamba itu ditimpa sakit atau bermusafir, maka ditulis baginya pahala amalan seperti orang yang sihat atau bermukim. Apa maksud ni tuan-tuan? Itulah dia punya dalilnya. Tadi hadis tadi saya dah terangkan, dan hadis ni riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Dan dicatat ni kalau nak rujuk hadis yang 2996 kalau nak rujuk dalam Sahih Bukhari. Ni makna iza maridal abdu aw safara, sekiranya seorang hamba itu ditimpa sakit atau bermuasab. Sakit ni makna kita dah tak boleh nak buat amal ibadah macam biasa. Kalau dulu kita boleh berdiri, sembahyang berdiri, sekarang ini tak boleh nak diri, duduk. Maknanya perbuatan kita tu, kita dapat juga pahala sembahyang seperti berdiri. Kerana waktu tu memang, kalau dulu, itu maknanya kita kena simpan lah. Macam kita invest dulu kan, invest kan, macam dunia kita invest banyak kan. Saham kalau itulah. Ya, dah tua-tua ni boleh senang tak bu? Wallahu alam, itu dunia, wallahu alam. Ya kan tuan-tuan? Kalau dunia contoh kita invest, kita simpan duit banyak-banyak, sedekah pun tak banyak, kita simpan banyak. Kenapa? Harapan kita nanti waktu tua kita boleh senang lenang. Waktu umur 50, 60 lepas pencen, kita relax, senang. Pasal apa? Duit banyak. Tapi belum tentu. Kan? Belum tentu kita punya invest untuk saham tu, tak tentu. Tiba-tiba pula apa? Allah terus kena stroke. Contoh, dah tak apa-apa, dah tak apalah. Duit apa? Allahu Akbar. Cuba kita invest benda amal soleh ni, kita tanam buat amal soleh daripada ni, tiba-tiba kita collect contoh begitu. Maka inilah hadis ni. Orang sakit jadi akan dapat. Orang sakit. Safar, orang yang musafir. Orang musafir ni, sebab itu kita lihat orang musafir ni ada rosa dia. Dia sembahyang dapat 2, 4 qasar. Adakah pahalanya 2? Pahalanya 2. Contoh kita pergi musafir kan, ya, patut sembahyang zuhur 4. Ya, ini matematik kira matematik. Lepas tu pergi musafir dibolehkan 2. Pahalanya ada 4 ke 2? Kalau ikut matematik mestilah 2. Betul tak? Ya lah, orang buat 4 mestilah dapat 4. Ya. Kalau 2 dapat 2, itu matematik. Tetapi ini bukan, ini matematik Allah, ya. Maknanya, ya, walaupun kita buat 2 rakaat, pahalanya sama dengan 4 rakaat.
Ni tuan-tuan tu sebab tu dia kata iza maridal abdu aw safara. Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Okey. Mana apa tuan-tuan apa sekali ingatkan sekiranya seorang hamba itu ditimpa sakit atau bermusafir, maka ditulis baginya pahala amalan seperti orang yang sihat atau bermukim. Tu dia. Jadi ini tuan-tuan sebagai satu perangsang bagi kita. Sebab tu Riyadhus Shalihin ini mengajak kita nak mentarbiyah, mentazkiyahkan diri kita, mentazkiyah. Selain kita berzikir itu, inilah Riyadhus Shalihin ini mengajak supaya kita sentiasa beradab dengan Allah SWT. Beradab dengan Allah SWT. Maknanya bila Allah timpakan sakit, kita beradab dengan Allah SWT, kita tidak su'uzon. Tidak su'uzon, iaitu buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita beradab bahawa ni adalah kita kena husnuzon, dan kita kerana husnuzon, kerana kita ada keyakinan, kita ada ilmu. Kita husnuzon, kita yakin bahawa kita ada ilmu, bahawa timpa sakit Allah akan bagi ganjaran. Tu sebab tu orang yang ada ilmu ditimpa penyakit, disakit, dia steady aja. Kerana dia yakin bahawa apa yang dijanjikan Allah SWT sewaktu akan diberi ganjaran seperti mana dia waktu sihat. Allah. Ini tuan-tuan perlunya ada ilmu. Kalau kita tidak ilmu, kita boleh sabar tuan, penghapus dapat apa dosa tuan, tapi tak ada apa. Tetapi bila ada ilmu, kita bertambah yakin. Ni tuan-tuan minta Allah. Baik. Orang yang beriman akan sentiasa rindu untuk melakukan ibadah sekalipun dalam keadaan sakit. Ya, memang betul lah. Dengan sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berada dalam keadaan sakit. Tadi Abdullah Mas'ud tadi bertemu Rasulullah, tapi kali ini dia sakit pula, keadaan sakit. Beliau didapati menangis. Lalu mereka menziarahinya, bertanya, Abdullah Mas'ud ni tiba sakit, dia nangis. Kalau kita sian dia nangis agak sakit teruk tu nangis lah katanya. Demam ya sakit. Kita lah kan. Kita pandangan kita sebagai orang awam ni, apa dia? Apakah kau menangis? Ditanya kawan dia, sahabat-sahabat. Apakah engkau menangis kerana sakit ini? Apa yang jawab Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, innama abki annahu asabani ala hal fatrah walam yusibuni fi hali ijtihad. Apa dia tuan-tuan sesungguhnya aku menangis kerana aku ditimpa tempoh penggantungan, iaitu tempoh aku tidak dapat melakukan ibadah. Maknanya dia nangis kerana apa tuan-tuan kerana dia bukan kerana sakit, tetapi kerana orang sakit ini dia tak boleh nak buat amal ibadah seperti biasa. Nangis tuan-tuan. Apa yang aku tidak lalui ketika dalam keadaan cergas. Maknanya Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan maknanya dia menangis. Dia bukan kerana nangis kerana sakit, tapi kerana dia tak dapat tidak melakukan ibadah waktu sihat. Ini menunjukkan bahawa ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW lah tuan-tuan bagaimana dia akan, kalau dia tak dapat sakit dia rasa sedih. Tak dapat sakit, tak dapat sedih. Dia takut apa? Allah tak suka aku lagi ke apa ni? Tapi kita tuan-tuan, itu martabat para sahabat, martabat para nabi. Tuan-tuan, kita orang awam, itu kata bergantung kepada apa tadi yang saya sebut hadis tadi, apa dia? Bergantung kepada agama. Agama seseorang. Kalau solehlah dia bagi dia punya ujian. Tu orang kata, wah, ustaz ni, ustaz bukan dia kira soleh, dia ustaz tak kira, orang soleh lah, dia punya, orang kata dia punya setan kalau orang biasa apa dia, ini orang kata biasa-biasa lah kan, dia kata apa, kalau orang biasa-biasa dia ni lance corporal aja, dia jadi joke lah. Tapi kalau yang soleh ni dia mungkin bukan brigadier ke brigadier general ke apa, dia punya pangkat lebih besar lah kot. Gitu. Itu kebiasaan orang cakap. Tapi berdasarkan realiti memanglah betul lah, nampak ada dia punya
dia punya itulah ya. Ni tuan-tuan. Jadi kita melihat ini tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa bersabar apa juga keadaan kita ya, insya-Allah. Jadi daripada pengajaran hadis ini ya tuan-tuan pengajaran hadis ini sebagai satu ingatan bagi kita ya, sebelum kita tutup sebagai satu pengajaran bagi hadis ini, sakit merupakan penghapus dosa. Saya sebagai kesimpulan sakit merupakan penghapus dosa. Seseorang yang ketika sihatnya giat melakukan ibadah namun tidak lagi dapat melakukan ibadah tersebut, ketika jatuh sakit, maka Allah akan menggunakan pahala sama seperti ketika sihat, dengan syarat dia perlu bersabar. Tu dia, tu yang pertama saya sudah sebut tadi ya. Yang kedua, orang beriman adalah rindu untuk beribadah walau dalam keadaan uzur. Maknanya ya, walaupun sakit ya, kita kena sentiasa melakukan ibadah keadaan uzur dan sakit, kerana mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Saya kembali kepada tadi ayat tadi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahawa ya, apa yang kita lakukan kat dunia ini ya, nanti Allah akan kira. Besar-besarlah Allah kira, kalau kecil-kecil lah kira. Maka dengan itu bergantung pada kita, terserahlah pada kita. Ya, dan di sinilah tempat padang kita, padang untuk kita mengolah ya kehidupan kita. Kalau kita nak olah yang baik, maka insya-Allah kat sana nanti dapat baiklah. Kalau kita olah sesuatu keburukan, maka keburukanlah kita dapat tuan-tuan untuk Allah. Insya-Allah. Saya rasa untuk setakadar perkongsian daripada saya, perkongsian ilmu ini, mudah-mudahan dia menjadi satu perangsang, menjadi satu motivasi, menjadi satu pengubat ya. Mana pengubat pengubat maknanya kita rasa bila dengar hadis ini, kita rasa kalau kita sakit kita Allahu Akbar, gitu, kita rasa begitu tuan-tuan kita rasa ya, taklah kita merintih ataupun suudzon dengan Allah ya, dia sebaya dengan aku, pencen sama tapi dia sehat, aku tak sihat. Itu suudzon dengan Allah SWT. Ada pencen sama, tarikh lahir sama, pencen sama, tapi dia sihat, dia boleh lari lagi, boleh jogging lagi kat Tanjung. Jogging, aku tak boleh nak jog. Dah itu dah suudzon dengan Allah SWT. Jadi kembalikan kepada hadis ini yang kita bincangkan untuk pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Itu saja. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا مقصرنا بوجهك الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظيم والله أعلم.